Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini anda akan bersama dengan saya sekali lagi, Najib Imran Dan saya Audlin Katani. Baik, untuk pengumuman semua, Dialog TVS merupakan program yang membincangkan topik-topik hangat dan isu-isu semasa yang mana kami di TVS juga membawa masuk para pemimpin-pemimpin dan juga pemain industri. Dan Najib, hari ini apa topik kita? Hari ini kita akan membincangkan topik yang menjadi sebutan di kalangan rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Sarawak, rakyat Malaysia juga memperkatakan berkenaan dengan electric vehicle, kenderaan elektrik yang diwar-warkan sekarang ini sudah mula memasuki pasaran Malaysia dan juga Sarawak. Lin, dan untuk membincangkan topik ini kita telah membawakan dua tetamu istimewa. Mungkin boleh perkenalkan dia. Ya, kita ada pengurus kanan dari Pejabat Kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad, Abang Houdini, yang juga merupakan Ketua Bahagian Inisiatif Mobiliti Hijau Sarawak Energy. Dan kita juga ditemani oleh Yusuf Roy Fitri, iaitu EJK Pekema, Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Pekema. Baik, sedikitlah pengenalan mengenai kenderaan elektrik ataupun EV ni. Baik, kereta elektrik ialah kereta yang digerakkan oleh satu atau lebih motor elektrik dengan menggunakan tenaga yang disimpan dalam bateri. Bateri tersebut boleh diisi semula di stesen pengecas yang boleh dipasang di rumah atau tempat awam. Baik, Najib, saya tak mahu mengulas dengan lebih panjang lagi apa maksud EV sebab kita ada tetamu-tetamu yang sangat istimewa dan menarik hari ini. Mungkin Najib boleh teruskan dengan soalan kita? Okey, mungkin kalau kita mulakan kepada asas ada penggunaan electric vehicle ini, antara lain tujuannya katanya untuk keharmonian alam sekitar, kelestarian alam sekitar. Jadi mungkin boleh kalau kita rujuk kepada saudara Houdini terlebih dahulu. Mungkin banyak yang ingin mengetahui bagaimana, apa sebenarnya apa kaitan EV ini dengan kelestarian alam sekitar ini. Pendek je soalannya. Saya rasa itu dah cukup untuk Houdini jelaskan kepada kita. Okey, EV ya. Boleh cakap bahasa Sarawak sikit? Boleh. So EV ya, part of kita punya in Sarawak Energy's punya initiative is to green our grid, electrify our fleet. That's what our tagline tu lah. So Sarawak Energy is Malaysia's biggest renewable energy producer, where 70% kita pun generation comes from renewable hydropower. So actually, if we can power our transportation sector, which emits around 30% daripada kita pun carbon emission for the global carbon emission comes from the transportation sector. So if we can take that 30% out of the carbon emission punya statistic, it could create a very big difference, and it would help kita pakai kita badah to combat global climate change lah. So this is where we, from the Sarawak Energy side, even under the post-COVID development strategy Sarawak, which has been headed by the state government, where green mobility comes under the renewable energy sector, where we aim to increase the number of green mobility in terms of kereta kah, motosikal kah. Even latest we have this ART coming in last weekend. That is part of that green mobility initiative for the state. So if we can sort of greenify kita pun fleet, that could help Sarawak to be one of the leaders in terms of trying to help the environment for Malaysia. Mungkin boleh kita sambung terus pertanyaan saya ni, sorry Lin. Okey, baik. Tapi boleh kenapa teruskan. tiba-tiba Sarawak Energy ni tiba-tiba berminat dengan kereta ni? Itu yang kita nak tahu ni. Tiba-tiba Sarawak Energy, Cisco lah katanya orang Sarawak. Cisco. Tiba-tiba berminat dengan kereta ni mengapa? Okay, actually bukan kami mau jual kereta. So people, siapa yang jual kereta is actually who we have here lah, from the Pekema or from the car manufacturers. For Sarawak Energy, kita pun strategi is basically to help to encourage kita pun orang Sarawak how to change from ICE cars, internal combustion engine cars, to electric vehicles through infrastructure. So part of our management plan is to ensure that all the big cities, even the towns, even the kampungs, are all planted with electric chargers, pengecas, stesen pengecas kereta. And what we plan to do right now is to ensure that Sarawakians can travel from Sematan up to Lawas, being out of battery juice, the anxiety, kita ada apa nama? Range anxiety. So that is the plan for Sarawak Energy, and we plan to install at least
200 to 300 charges by end of 2025. Hmm. So people can enjoy driving or feel safe Yeah. driving from Kuching to Lawas Tanpa kerisauan kehabisan bateri. tanpa kerisauan. Although Kinetok, most of the cars range-nya between 400 to 600 kilometers. Dapat sampai Sibor at least. But depends on how you drive. So mungkin kita jenis suka mencut, apa semua, you will lose your range lah. Alright. Jadi itu mungkin tidak mustahil kita dah ada pen Borneo pun Betul, laluan betul, Kinetok yang betul. sangat Jalan memudahkan. semakin cantik. Jadi Tok, ini part daripada Sarawak Energy. Bagaimana pula dengan pihak Pekema yang mana pada awal tahun 2023 ni tadi sekitar Februari Pekema bersama dengan Sarawak Energy SEDC Energy saja telah menjalin kerjasama untuk membawa masuk lebih banyak kereta kenderaan elektrik ataupun EV ini ke dalam Sarawak. Jadi kita tahu ini sebagai salah satu langkah menyokong inisiatif kerajaan Sarawak sebenarnya yang menekankan kepada peralihan tenaga baharu, membabitkan pelbagai aspek termasuklah kenderaan. Jadi di pihak Pekema Sarawak sendiri, bagaimana permintaan terhadap kenderaan EV ini setakat pertengahan tahun ini? Okay, I think kalau kita lihatlah daripada segi permintaan, the growing interest daripada public, terhadap kenderaan EV itu memang tidak dinafikan. Tidak dinafikan sejak daripada beberapa tahun yang lepas sudah ada trend yang positif terhadap kenderaan EV. Dan seperti mana yang telah dijelaskan oleh saudara Houdini tadi berkenaan dengan inisiatif yang dilakukan oleh pihak ACB dan juga kerajaan terutamanya. So jadi Pekema membuat satu kolaborasi ataupun memorandum persefahaman dengan SEDC Energy adalah bertujuan untuk menyokong dan juga untuk sebenarnya memberi satu lebih awareness lah. Maksudnya daripada segi kesedaran, kesedaran terhadap masyarakat tentang kenderaan EV tu, dan seperti mana yang telah diterangkan tadi, di mana kenderaan EV tu memangnya adalah fokusnya adalah untuk melestarikan, kita pun environment, kita pun persekitaran, dan juga moving towards green mobility tu kami memang asal setuju. So jadi dengan adanya usaha sama macam tu di antara Pekema Sarawak bersama dengan SEDC Energy, kami membawa satu harapan di mana kenderaan-kenderaan EV ni boleh kita perkenalkan kepada agensi-agensi kerajaan sebagai satu langkah awal untuk mereka menerima kenderaan EV itu sebagai salah satu alternatif kepada kenderaan yang mereka gunakan sekarang. So jadi bila mana pihak government, pihak kerajaan, agensi-agensi sudah mula menerima kehadiran kenderaan EV itu di dalam badan pun agensi-agensi, so jadi itu pun akan memupuk minat masyarakat yang di luar. Jadi mungkin daripada segi confident, daripada segi keyakinan, orang ramai terhadap kenderaan EV itu, so ini akan slowly meningkatlah. Jadi di situlah yang sebenarnya yang fokus dan juga dengan di sebalik usaha kerjasama tu adalah untuk meningkatkan kesedaran dan juga untuk memberi satu pengetahuan yang lebih luas tentang kenderaan EV itu dan bagaimana impak positifnya kepada ekonomi. Okey. Itu tadi kita melihat kesannya mungkin ataupun peranan Pekema untuk mengembangkan idea ini, penggunaan kereta EV ini kepada para pengguna. Tapi yang kita nak tahu juga, Pekema ini mempunyai ahli-ahlinya tersendiri. Betul. Soalannya, apakah ahli-ahli Pekema ini telah bersedia ke arah itu? Okey, untuk sebagai pengetahuan lah. Sebenarnya usaha untuk membuat kenderaan EV itu dah digerakkan oleh ahli-ahli Pekema sejak daripada tahun 2018, 2019 lagi. Bukan perkara baru lah. Bukan perkara yang baru. So jadi pada waktu ketika adalah di mana ahli-ahli Pekema mula mengimport dan membawa masuk kenderaan-kenderaan EV, tapi of course pada waktu adalah kenderaan-kenderaan yang lebih mewah lah, lebih premium seperti Tesla dan sebagainya. So jadi salah satunya adalah untuk kita menawarkan satu kepelbagaian kepada apa yang ditawarkan sekarang. So di mana yang dijelaskan oleh saudara Houdini tadi, iaitu kenderaan berasaskan ICE, internal combustion engine. Itu memang adalah menjadi makanan ruji lah ahli Pekema sebelum ini, di mana membawa masuk kenderaan-kenderaan seperti yang berasaskan enjin petrol dan juga diesel. So jadi bila mana kita start, ahli-ahli Pekema memainkan peranan yang proaktif, membawa masuk kenderaan-kenderaan seperti macam Tesla dan sebagainya sejak daripada beberapa tahun yang lepas. So daripada sialah mulanya kesedaran masyarakat
untuk melihat kenderaan EV itu sebagai satu alternatif. Di mana ia pun adalah merupakan satu teknologi yang sangat advance tanpa menggunakan enjin, hanya menggunakan motor. Dan juga pada masa yang sama, ia pun boleh mengekalkan dan juga melestarikan alam sekitar. So bagi kami ketelaluan untuk mengatakan bahawa atas sebab usaha yang dijalankan oleh pihak pekemar sebelum untuk so biarlah kita melihat kini tu, okey sekarang ini kita melihat beberapa syarikat-syarikat yang mula menunjukkan minat untuk set up yang pun sales operation seperti Tesla yang kita dapat maklumat bahawa ini dan juga syarikat-syarikat yang lain yang sudah mula ingin nak membawa masuk kenderaan EV, dan ini adalah salah satu perkara yang sangat positif sebabnya merancakkan lagi ekonomi negara dan juga negeri. Dan pada masa sama pekemar pun masih berada pada placement ataupun pada peringkat di mana kita pun menjadi salah seorang daripada pemain industri yang penting lah untuk memastikan bahawa kenderaan tu akan diteruskan, kenderaan EV tu. So actually, if I can add, pekemar tu actually they play a role for the early adopter. Siapa sidak-sidak yang meli awal. Because without pekemar who started back in 2019, you won't see Tesla in Malaysia. You won't see all the other brands yang embark this EV cars in Malaysia. So pekemar played a very, very good role in introducing electric vehicles to Malaysia as a whole. They started early, basically. Betul. Started early. So jadi bagi kami menjawab soalan Tuan Najib tadi, adakah ahli-ahli pekemar tu ada mempunyai apa-apa? Sebab tu memang adalah satu, it's actually complementing of what that has been going on, maksudnya inisiatif-inisiatif yang diadakan seperti SEB dan sebagainya. So ini kita complement dan juga especially apa yang diasaskan ataupun yang diilhamkan oleh Premier Sarawak kita, iaitu nya nak go towards a green technology, green environment dan sebagainya. So jadi pekemar dalam satu struktur yang menyokong usaha tu. Jadi kita pun sedarlah memikirkan bahawa akan ada rasa macam tergugatkah ataupun kita rasa macam kena dan sebagainya. No, we are looking at a more positive direction. Maksudnya kita complement kan whatever yang SEB pola untuk menyediakan pusat pengecasan dan sebagainya. So pekemar pun ingin ke hadapan. So dengan kami orang pun ada juga menawarkan macam pusat pengecasan di showroom dan juga kami orang pun memainkan peranan dari segi menyediakan perkhidmatan selepas jualan untuk pelanggan-pelanggan yang dah memiliki kereta EV. Saya kira Odlin, itu sahaja masa yang kita ada setakat ini. Kita harapkan pencerahan tadi daripada dua tetamu kita yang cukup knowledgeable dalam bidang EV ini menjawab sedikit persoalan daripada penonton-penonton berkenaan dengan bersediakah Sarawak dengan penggunaan ataupun pengenalan kenderaan EV di Sarawak nanti, dan kita ingin mengucapkan terima kasih Lin. Baik, ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada pengurus kanan dari Pejabat Kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad Encik Abang Houdini dan juga Yusuf Roy Fitri, iaitu JK Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia. Pekemar. Jadi saya kira itu saja masa yang kita ada. Kita harap berjumpa lagi. Kita harapkan kita akan berjumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dan saya Najib Imran dan saya Odlin Kathani. Kami mengundur diri untuk hari ini. Assalamualaikum, salam hormat dan salam segulai Sejalai.